Jalan Bukit Teluk Bahang ni menghubungkan jalan di Sungai Pinang balik pulau sehingga jalan di kawasan daerah Teluk Bahang. Dikatakan jalan ini ada banyak cerita-cerita misteri dan seram yang ada diceritakan oleh penduduk tempatan di situ. Salah satunya mengenai ada 2 ataupun 3 orang yang mereka buat round island. Dia memilih bergerak dari Sungai Pinang naik ke jalan Teluk Bahang. Bila sampai di tengah tu, dia orang jalan seperti biasalah. Waktu malam memang sunyi kawasan tu. Bila dia sampai ke tengah tu, dia orang perasan dia orang pusing di tempat yang sama. Dia pusing 2 kali, tapi dia macam perasan dia lalu di kawasan yang sama. Tak bergerak ke mana. Dia selalu kawasan tu lagi. Lalu hampir dalam 3 kali. Selepas 3 kali tu baru dia orang perasan benda jalan tu dah berbeza daripada yang tadi. Dia orang hampir duduk tu hampir 3 kali di tempat yang sama. Lepas tu bila dah sampai dam tu, dia orang rasa lega sikit lah sebab bila dah lepas kan jalan tu. Tapi banyak juga orang cerita pasal yang macam kita pusing jalan di tempat yang sama tu kan. Banyak juga orang cerita kat pasal macam tu. Ni boleh aku katakan pengalaman aku sendirilah. So aku nak ke Teluk Bahang sebab ada hal yang aku harus pergi ke Teluk Bahang tu. Okay, so bila sampai dekat Selekoh mana aku tak pasti, ni cerita lama, aku tak ingat. Ada satu Selekoh tu, dia sepatutnya kita kena ke kanan, tapi aku nampak Selekoh tu ke kiri. Sepatutnya Selekoh ke kiri tu adalah gaung. Ada gaung. Dan nasib baik aku masa tu aku buat slow saja. Aku buat macam enjoy, relax sebab aku dengan ayah aku. So aku buat enjoy, relax. Kalau aku seorang masa memang aku padu orang laju. Disebabkan tu aku dah corner sikit lah ke kiri dan aku perasan jalan tu ke kanan. So aku sempat corner balik lah. So alhamdulillah lah. Kalau tidak aku rasa kalau aku buat laju tu aku rasa aku dah tak ada kot kat sini. Ada juga satu lagi cerita yang aku juga perasan ni dekat kawasan area Titik Kerawang tu. Waktu malam aku dari Batu Finggi. Aku dari Finggi nak ke Sungai Pinang. So aku melalui jalan tu dalam pukul 12.30 ke 1 lah, 1 pagi macam tu. Masa dekat Titik Kerawang tu ada gerai buah-buahan tau kat situ. Gerong-gerong buah-buahan. Masa lalu kat situ aku perasan ada orang berdiri tau kat situ tengah dalam gelap. Dia berdiri je kat situ. So aku nak sedapkan hati aku just kata tu owner kedai tu nak tengok kedai. Tu je lah kan. Tapi korang fikirlah kan, dalam gelap tu lampu pun tak ada, owner kedai tu buat apa kat situ pukul 1 pagi. Jalan Sungai Ular ni merupakan lebuh raya antara Kulim dan Baling. Basically, orang yang daripada Kulim nak ke Baling akan lalu jalan tu lah, jalan Sungai Ular ni. Nak jadikan cerita, banyak kisah-kisah yang dikatakan berada dekat jalan Sungai Ular ni. Antaranya, dia kata dulu tempat berdekatan kat situ yang mempunyai estate. So, estate ni adalah satu tempat di mana diceritakan mereka ada nampak kelibat langsui. Kalau orang Pening ataupun utara kita pergi Langsiang. Kejadian ni bukan perkara yang pertama kali berlaku. Ianya berlaku banyak kali di jalan Sungai Ular ni. Dan jalan Sungai Ular ni diceritakan sangat berbahaya dan sunyi di jalan tersebut. Mengikut satu cerita, dikatakan bahawa ada satu mamat ni daripada Seredang, dia nak ke Kulim High Tech. Dia ni seorang pekerja kilang lah. Perjalanan dia daripada Seredang nak ke Kulim High Tech tu makan masa lebih kurang 30 minit. Dan dia terpaksa rungi jalan tersebut dalam keadaan jalan tu bengkang-bengkok, semua ada kan. Jalan ni bukan jalan yang biasa-biasa. Kemalangan yang kerap berlaku di jalan Sungai Ular ni boleh dikatakan kejadian-kejadian kemalangan seperti kereta tu lepas insiden, kereta tu tak jumpa berhari-hari. Sambung balik cerita tadi, diceritakan bahawa mamat ni dia beritahu bahawa dia nampak perempuan yang berbaju putih bersejalan bersama dengan anak dia lewat-lewat malam lah dekat area jalan Sungai Ular. Cuma dia sangsi, takkan malam-malam ada orang boleh jalan dengan anak dia dekat kawasan yang boleh katakan rumah sangat jauh dekat situ. Kereta pun jarang lalu kat situ, especially malam lah kan. Jadi siapa kat dia ni?
Jalan Subitan ni merupakan jalan yang salah satu jalan yang shortcut Great Taiping terus ke Banjaran Titiwangsa. Dan jalan ni juga adalah salah satu jalan yang paling sunyi dekat Perak. Di mana dekat jalan ni, sepanjang jalan ni memang penuh dengan hutan kiri kanan, dan juga hampirlah dikatakan dalam notes 0.001% saja kereta yang lalu dekat situ. So memang jalan ni memang sunyi lah, ramai tak guna jalan ni. Kisah seram di Jalan Subitan ni ada beberapa kisah. Dan juga tempat ni dikatakan salah satu tempat di mana tempat pembuangan mayat ataupun tempat pembuangan benda macam tu lah. Banyak kes pembunuhan yang berlaku dekat Jalan Subitan ni, di mana mereka buang mayat-mayat dekat kawasan ni lah, sebab kawasan ni memang kawasan yang sunyi. Jadi pengalaman seram yang ada dekat Jalan Subitan ni, ada salah satu keluarga yang menaiki kereta. Keluarga ni follow satu kereta dekat depan. Tiba-tiba bila dah sampai satu simpang tu, kereta ni terus hilang. So dari situ keluarga ni pelik lah, sebab apa kita tu tiba-tiba hilang lepas-lepas simpang tu je. Mungkin halusinasi ataupun sebaliknya. Laluan Bukit Song dibina pada tahun 1956. Dia dibina secara berperingkat dan siap sepenuhnya pada tahun 1955. Laluan Bukit Song ni dia ada dekat laluan Pan Borneo Highway. Highway Pan Borneo tu lah. So nama Bukit Song ni aku tak pasti dari mana dia ambil. Cuma adalah orang panggil dawan-dawan orang beritahu yang Bukit Song ni dia ambil nama daripada ketua etnik yang mula-mula sekali depa yang teroka Bukit Song ni. So dari situlah mungkin nama dia Song ke pun. Aku tak pasti lah. So kalau ada siapa-siapa tahu cerita ni boleh komen kat bawah lah. Okay? Bukit Song ni dia macam lebih kurang macam kalau dekat Pahang kita ada Highway Karak, laluan Bukit Putu semua tu kan. Dekat Miri pun ada juga. So Bukit Song ni adalah salah satu macam jalan Highway Karak dekat Miri lah, dekat Sarawak lebih kurang. Laluan Bukit Song ni ada cerita-cerita misteri dan seram yang tersimpan kat situ. Dua orang, suami dengan isteri, dia lalu kat kawasan Bukit Song ni dalam pukul 1 lagu tu kot. Masa dia bawa tu dia nampak ada 5 orang berjalan dalam gelap, tak ada torchlight pun, sedangkan jalan tu gelap, lampu jalan pun tak ada. Tapi sekarang tak pasti jalan dia keadaan macam mana. Kalau sama tak sure. Ni cerita dulu masa dia nampak tu orang tu berjalan tanpa ada torchlight, tak ada apa, 5 orang tu berjalan. Betul ni masa tu dia pun tak sure apa lagi lah, sebab kan jalan tu pun dia menghubungkan bandar Miri kan. So mungkin dia dari bandar. Bila kereta dia melepasi ataupun potong ni dia pun nampak orang yang berjalan tu muka dia macam pucat. Lepas tu dengan waktu tu baru dia perasan dah pukul 1. Maksud dia lepas tengah malam lah, tak ada siapa. Maksud dia waktu macam tu kalau orang jalan tengah gelap macam tu, tengah malam, siapa lagi kan? Takkan ada orang yang sanggup jalan tengah malam macam tu. Lepas tu tiba-tiba orang yang berjalan tu gaib, hilang macam tu je. Dekat jalan tu juga ada satu driver trailer ni dia macam lori yang bawa muatan besar banyak tu. Okay, dia dekat dalam Bukit Song ni dia macam ada satu selekor maut lah orang panggil itu, sebab ada juga orang pernah accident di situ. Satu selekor tu pandu trailer ni dia nak corner, dia nampak ada dekat tingkap sebelah penumpang kan ni driver sebelah dia, ni sebelah pemandu tu ada macam cermin kan. Tingkap belah sini dia nampak ada perempuan yang muka dia dengan baju dia macam penuh dengan selut, yang menyebabkan dia nampak perempuan tu dia hampir terbabas, sebab dia fikir macam mana perempuan tu ada kat situ sedangkan trailer dia tengah bergerak. Jadi Manting ni pada satu ketika dahulu dia dibuka sebagai nama Setul, dan penempatan ni dibangunkan oleh masyarakat orang Melayu sendiri waktu ketika dahulu yang berasal dari pantai Seremban. Kawasan Manting ni lah dulu dia macam salah satu tarikan orang-orang British, penjajah British ni. Mereka tertarik dengan kawasan Manting ni disebabkan mereka dengar-dengar lah penemuan biji timah yang ada di kawasan Manting ni. Jadi dekat kawasan yang dikatakan ditemuinya biji timah ni, kan, adanya di situ satu jalan, di mana satu jalan tu kalau sekarang kita tengok jalan tu memang jalan lama lah. Kan, kalau kita nak ambil kait satu jalan yang
lama di Malaysia ni, antara salah satunya Jalan Karak di Pahang. So jalan lebih kurang macam tu lah. Sesiapa saja yang nak lalu jalan lama ni menuju ke Kajang, Beranang, Pajam, banyak tempat lah yang boleh lalu kat jalan lama ni sebenarnya. Jadi kat kawasan ni lah dikatakan ditemuinya Bujih Timah oleh penjajah British waktu ketika dahulu. Jadi kat kawasan ni juga tak lari jugalah dengan kisah-kisah seram dan juga cerita-cerita yang boleh tahan misteri dan juga seram dah. Jadi kawasan yang dimasukkan tersebut adalah di kawasan Manting ni. Jadi menurut masyarakat sekitar di kawasan Bukit Manting ni, mereka kata yang jalan dekat kawasan Bukit Manting ni dia keras sikit lah kat situ kan. Bagi pemandu dan juga pengguna motosikal yang lalu kat jalan lama tu berhati-hati. Terutama sekali jam 10 malam ke atas. Pernah berlakunya satu pasangan pengantin yang kemalangan di sekitar jalan di kawasan Bukit Manting tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahawa di jalan lama di Bukit Manting ni mereka nampak satu lembaga lah, lembaga yang menyumpai pasangan pengantin yang pernah kemalangan tersebut, di mana wajahnya penuh dengan darah. Jadi kita sedia maklum lah kalau lalu tempat-tempat macam ni, minta simpang lah noh, baca-baca doa kenderaan dan sebagainya, untuk kita dapat elak seperti kejadian-kejadian yang tak diingini.